Bismillahirrahmanirrahim. Yang dikasihi ayahanda kita yang berbahagia Profesor Dato' IR Dr. Wan Hamidun Wan Badaruzzaman, Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, yang dialulukan penceramah kita yang berbahagia Profesor Dato' IR Dr. Riza Atik, Orang Kaya Rahmat, yang dihormati para timbalan dekan, penolong-penolong dekan, pengurusi-pengurusi jabatan, para profesor, staf akademik, staf pelaksana, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin sekalian, sebelum saya memperkenalkan penyampai tazkirah kita pada pagi ini, saya ingin mempersilakan Dekan Fakulti yang berbahagia Profesor Dato' IR Dr. Wan Hamidun Wan Badaruzzaman untuk menyampaikan kata-kata luan. Dipersilakan Dato'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Rosmaini ataupun Angah kerana sudi menjadi moderator pada pagi ini, dan pada pagi ini kita mendapat seorang tetamu penceramah yang tak asing lagi bagi kita. Alhamdulillah, welcome, selamat datang. Terima kasih, jazakallah khair kepada Prof. Datuk Senior Dr. Riza Atik Abdullah Rahmat, Profesor Kehormat di Jabatan Kejuruteraan Awam, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Rakan-rakan warga FKAB yang dikasihi sekalian, dan juga sahabat-sahabat dari luar fakulti, warga UKM, dan mungkin juga ada warga saudara mara kita daripada luar, kawan-kawan kita yang juga mengikuti siri tazkirah. Hari ini yang sudah masuk siri tazkirah ke-59 Datuk Reza. Semenjak saya mengambil alih menjadi dekan, saya cuba wujudkan siri tazkirah ini, tazkirah mingguan yang sepatutnya mempunyai merangkumi pelbagai topik-topik yang boleh membantu kita warga, terutamanya fakulti lah, baik pensyarah maupun yang bukan pensyarah, dalam menangani yang kata kehidupan yang orang nak balance, yang seimbang dunia akhirat, antara maksud dan keperluan hidup itu kita cuba seimbangkan supaya dalam orang kata mengejar keperluan hidup kita tidak melupakan maksud Allah Ta'ala jadikan kita di muka bumi ini. Jadi tazkirah begini pada saya memang sangat diperlukan bagi saya sendiri, dan kerana inilah santapan rohani dan juga ilmu-ilmu lain yang selain daripada bidang kerja kita, kemahiran pekerjaan dan juga perlukan latihan. Membina insan itu sendiri merupakan sepatutnya fokus utama satu organisasi kan. Jadi kalau kita boleh bentuk diri kita secara keseluruhan aspek yang penting dalam kehidupan ini, termasuklah tips-tips tentang berkeluarga, dan pada pagi ini menarik topik orang kata pembangunan sasiah kanak-kanak generasi milenial ni. Saya dan Prof. Riza dah tak adalah anak kecil kan. Kalau ada pun yang paling bongsu, saya umur dah habis form 5, tu nak masuk universiti. Mereka lahir pun mungkin belum betul-betul era milenial. Tapi anak-anak yang akan datang ni, terutama anak pada anak kita lah, cucu-cucu kita, bagaimana nak membangunkan sasiah dia di zaman yang serba mencabar, maklumat di hujung jari, dan sikap dan karakter memang tak sama dengan zaman kita dulu masa kita kanak-kanak. Dan selama ni kita menyangka orang kata pendidikan ataupun parenting satu perkara yang automatik. Bila kita kahwin, kita boleh kata membesarkan anak dalam keadaan kita boleh mendidik. Macam kita kata pensyarah universiti lah, habis graduate dapat PhD dah boleh mengajar kan. Tapi sebenarnya perkara itu bukan secara automatik. Dia tak boleh, kalau kita tak belajar skill parenting dan skill dalam Islam banyak dia ajar pun. Cuma mungkin kita tak ambil
Endah ataupun tak peka kepada keperluan itu. Kita banyak belajar benda lain tapi tentang parenting, tentang even husband and wife, bagaimana hubungan kita dengan isteri, dengan anak-anak ni. Jarang-jarang kita tumpukan. Kerana kita anggap benda tu, okeylah kita buat macam seolah-olah kita tak ada satu sistem untuk mendidik anak-anak kita. Tapi antara kita, saya percaya ramai yang telah mungkin melakukan dengan baik lah. Saya secara umum ya. Jadi maknanya hari ini insyaAllah kita nak mendengar dari Datuk Riza sendiri bagaimana ya kita nak membangunkan sahsyah kanak-kanak generasi milenial ni. Dan kita ada recording nanti kita memang simpan bagi mereka yang terpaksa pergi macam saya. Saya bersyarat sanad pukul 9, saya dah berada depan Chancellery ni dalam kereta. Saya nak kena naik dah. Terima kasih kepada Prof. Datuk Riza kerana sudi menerima undangan kami. Jazakallah khair. Dan kepada semua warga fakulti yang dikasihi, terima kasih. Dan kita biasanya hari Jumaat ni kita galakkan bersedekah dan infak. Mungkin ada nanti minggu lepas untuk adik apa? Adik apa? Adik Haras. Ya, yang dalam keadaan seperti tu. Dan tabung prihatin kita pun saya dengar jumlahnya dah mengecut lah, dah kecil. Mungkin kita dah banyak memberikan kepada mereka memerlukan. Idea dia adalah kita nak saling bantu-bantu dalam satu keluarga besar. Kalau ada rakan-rakan yang kesusahan, kita nak ambil tahu keliling kita tu macam mana kawan kita hari ni datang kerja tu. Tanya khabar, bagaimana keadaan dia. Kalau nampak dia tu agak murung, agak tertekan, mungkin ada sesuatu yang sedang dalam fikiran dia yang kita ambil tahu untuk bantu dia. Kalau dia masalah keuangan, mungkin ada yang terambil alung ke, mungkin ada yang tak cukup, dia punya belanja lebih tinggi daripada pendapatan dan kerana buntu kan, ada anak kecil tak mampu nak beli susu anak ke. Jadi kita kena ambil tahu dan peka terhadap keliling kita, terutama yang jadi berjawatan lah, yang megang jawatan pentadbiran, dekan, timbalan-timbalan dekan. Terima kasih semua timbalan-timbalan dekan dan pelonong-pelonong dekan, pengurusi jabatan yang sentiasa menyokong program kita ni. Dan last kali saya nak kongsikan, kita dah buat satu plan hala 7 yang sedang didraftkan sekarang bukunya. Dan hala 7 tu kita cuba melihat kepada skop yang lebih luas, KPI dan sasaran kita beyond KPI yang kata Myra dan hanya KPI untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang penyelidikan dan penerbitan. Kita nak cuba hasilkan fakulti yang punya satu budaya DNA yang lebih daripada itu. Pendidikan untuk membentuk insan, syarahnya perlu menjadi secara murabi, orang yang betul-betul concern tentang anak bangsa. Dan inilah perkara yang kita nak dengar ini. Salah satu daripadanya adalah mendidik anak-anak kita sendiri. Dan mungkin anak-anak pelajar yang akan masuk ke universiti ni dah mula. Bila mula Datuk Riza gen milenial ni? Tahun berapa? Tahun 2000 lah. Bila tu ya milenial? Ataupun dipanggil apa? Gen Z? Alpha kan? Jadi saya serahkan kepada nanti saya pula jadi penceramah. Jadi kita serahkan kepada Prof. Datuk Riza. Dan sekarang kembali kepada Cik Rosmaini untuk mengendalikan majlis. Terima kasih dan saya mohon kemaafan dan salah silap. Semoga Allah Ta'ala memberkati kehidupan kita setiap Jumaat kita berkumpul ni. Ini sumber atau asbab pengampunan dosa. Malaikat pun akan buat pengumuman selepas majlis ni. Bangunlah dalam keadaan kamu terampun dan dosa kamu ditukar menjadi kebaikan. Kerana kita hadir majlis ilmu atau majlis zikir yang semata-mata niat kita hanya untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Yang Berbahagia Datuk Dekan di atas kata-kata aluan sebentar tadi. Semoga kata-kata semangat yang disampaikan bermanfaat dan kepada kita semua. Sebelum saya menjemput penceramah untuk sesi tazkirah pada pagi ini, terlebih dahulu izinkan saya membaca sedikit latar belakang biodata penceramah hebat kita pada pagi ini. Profesor Datuk IR Dr. Riza Atiq telah mendapat ijazah sarjana muda kejuruteraan awam dari UiTM pada tahun 1980. Beliau telah mendapat ijazah sarjana pada tahun 1991 dari UiTM dalam bidang kejuruteraan pengangkutan. Seterusnya, telah mendapat PhD dalam bidang kejuruteraan pengangkutan di UKM pada tahun 2002. Perjalanan kerjaya Datuk Riza Atiq telah memulakan kerjaya sebagai jurutera projek dengan sebuah kontraktor lebuh raya di Pahang pada tahun 1980. Dari tahun 1981 hingga 1994,
Beliau bekerja dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dalam pelbagai jawatan. Kemudian, beliau bertugas di UKM secara tetap dari tahun 1991 hingga bersara pada tahun 2018. Antara jawatan pentadbiran yang dipegang oleh beliau pada tempoh tersebut adalah pada tahun September 1996 hingga 1998 sebagai Pengarah Pusat Kejuruteraan Termaju Universiti Kebangsaan Malaysia, Februari 2005 hingga Julai 2007 sebagai Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur, Julai 2007 hingga Februari 2008 sebagai Timbalan Dekan Praksi Swazah Pembangunan dan Antarabangsa di FKAB, Julai 2008 hingga Disember 2013 sebagai Pengarah Pusat Pembangunan Akademik, Januari 2014 hingga Januari 2018 sebagai Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa. Selepas bersara pada tahun 2018, beliau dilantik sebagai Profesor Kontrak selama setahun dan kini sebagai Profesor Kehormat di Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Itulah sedikit latar belakang ataupun biodata penceramah kita pada pagi ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, majlis mempersilakan penceramah kita pada pagi ini yang berbahagia Profesor Datuk IR Dr. Riza Atiq Orang Kaya Rahmat untuk menyampaikan tazkirahnya yang bertajuk Pembangunan Sasiah Kanak-kanak Generasi Milenial. Dengan segala hormatnya, dipersilakan bagi Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Rosmaini yang menjadi atau Angah yang menjadi pengurusi majlis pada pagi ini, dan juga Datuk Wan, sahabat lama saya, saya hormati, sahabat lama lah, sejak saya masuk dulu kira-kira Datuk Wan di antara yang awal lah kan. Selalu bergurau dengan dia. Selalu travel juga jalan-jalan. Gurauan tak pernah lupa pada Datuk Wan. Dan juga tazkirah lah, tazkirah. Sambil bergurau tu ada dia punya tazkirah tu, ada juga dia punya nas dia tu. Itu hebat Datuk Wan ni. Dan juga rakan-rakan lah, Timbalan Dekan, semua pengurusan fakulti, pensara, dan juga semua staf yang saya hormati, yang telah banyak menolong saya dulu-dululah. Kan saya lama kan dekat Fakulti Kejuruteraan tu, yang banyak menolong saya tentang kejayaan saya lah di UKM, dan juga dalam saya menjalankan tugas saya. Jadi pada pagi ini saya diminta untuk membagi tazkirah berkenaan dengan membentuk sahsiah lah anak-anak yang generasi milenial ni lah, yang pada masa ni pada hari ini. Saya harapkan supaya selepas ni kita ada kesedaran lah untuk kesedaran dan juga sedikit pengetahuan untuk mendidik secara aktif anak kita ataupun cucu kita lah. Macam saya dengan Datuk Wan ni, kami dah orang lama, tak ada anak kecil dah kan. Tapi ramai yang macam kawan-kawan seangkatan dengan saya ini dah ada cucu kan. Dan juga mungkin murid kita juga kan, pelajar-pelajar kita adalah anak didik kita. Dan kita akan ditanya oleh Allah SWT di akhir nanti apa kita dah buat kepada mereka, kepada murid kita dan juga pada anak-anak kita. Ya. Jadi sebenarnya dalam Quran ada banyak Allah perintahkanlah supaya kita ni bersungguh-sungguh dalam mendidik. Pertama dalam surah Al-Baqarah kan, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kan. Jadi waktu itu Nabi Adam Allah ajarkan dia. Saat itu malaikat pun tak tahu, Nabi Adam banyak tahu. Sebutkan apa je yang ada kat dunia ni dia tahu. Kan. Jadi Allah sendiri mengajar Nabi Adam untuk jadi khalifah. Tapi kita sekarang ni kita dah anak, ada murid, dan mereka akan menjadi khalifah juga. Kan. Dan kita adalah bertanggungjawab untuk mendidik mereka untuk memikul tanggungjawab yang berat itulah. Kan. Dan juga dalam surah Tahrim Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jadi kalau tidak dididik dengan betul, macam-macam boleh jadilah. Kan sekarang ni sumber ilmu tu ada banyak, daripada YouTube, daripada TikTok, kan, daripada macam-macam lah yang boleh derail mereka kan, boleh menyebabkan mereka tersasar daripada rail yang sepatutnya mereka lalui lah. Dan kita baru ni kan dikejutkan orang yang katanya hafal Quran sampai 15 juzuk pun
boleh memperolok-olokkan Quran kan, memperolokkan Islam. Jadi itulah dianya kan. Kita tanggungjawab kita berat ni. Kita tak nak anak-anak kita, murid-murid kita jadi macam tu kan. Dan juga dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap di antara kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kita sebagai parent ni adalah pemimpin dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa kita telah buat dengan orang yang kita pimpin. Ini sebabnya kan kita kena ada peranan yang aktif untuk mendidik anak-anak kita dan juga murid-murid kita. Dan kita kena belajarlah kan. Mungkin sejam ni saya tak boleh nak cerita detail lah. Kan? Mungkin masa-masa yang lain lah. Kan? Ataupun saya ada sebenarnya kelas online yang lagi panjang lah. Kelas online yang lagi panjang. Saya buka Pembelajar UKM dan juga baru ni saya buka juga melalui MOOC UKM. Jadi boleh tengok lagi detail kat situ lah. Ada dua kursus yang satu tu pasal filosofinya, yang kedua tu quite detail. Jadi bila kita kata mendidik anak ni, kita sebenarnya membangunkan bakat ya. Kita membangunkan bakat anak-anak kita. Bukan setakat memberi ilmu, bukan setakat nak bagi dia pengetahuan, tetapi kita membangunkan bakat ya. Saya nak ambil kisah ni Zaid bin Sabit ni. Zaid bin Sabit ni dia ni ketika Rasulullah tak silap saya ketika hijrah ke Madinah tu, dia masih budak lagi dan dia anak yatim. Dan dia pasal dia tak ada bapa dia memang very close dengan Rasulullah SAW kan. Dia sangat rapat dengan Rasulullah dan Rasulullah memang banyak mendidik dia lah kan. Dan dia ni memang pandai lah kan. Rasulullah tak pandai nak ajar dia kan, nak ajar dia dari segi membaca, menulis. Rasulullah tak boleh baca nulis. Rasulullah perintahkan dia supaya carilah guru untuk belajar membaca dan menulis kan. Memang dia pandai, sekejap dia pandai. Lepas tu Rasulullah suruh dia ajar bahasa Ibrani, bahasa Aramaik yang digunakan oleh orang Kristian di sebelah utara. Sekejap dia belajar, dia pandai dah. Dia boleh baca, dia tulis kan. Lepas tu Rasulullah suruh ajar bahasa Hebrew kan, bahasa yang Yahudi gunakan. Kan sekejap je dia pandai. Kan sekejap dia pandai baca, dia tulis kan. Dan dia ketika usia yang sangat muda, dia telah dilantik oleh Rasulullah penulis wahyu dan penulis surat. Kan penulis surat. Just imagine ini umur yang muda ni, bila Rasulullah mengutus surat kepada pemimpin dunia, kan pemimpin dunia, dia yang tulis surat ni. Kan pada muda lagi. Dan selepas Rasulullah wafat, Zaid bin Sabit ni umur dia baru 24 tahun. Dia telah dilantik untuk mengketuai satu pasukan untuk mengumpulkan Quran kan oleh Abu Bakar. Kan. Dan dia telah berjaya mengumpulkan Quran. Quran kita mushaf yang kita baca sekarang ni adalah sebenarnya dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit. Dan walaupun namanya Utsmani kan, tapi sebenarnya mengumpulkan adalah Zaid bin Sabit. Dan ketika Saudara Utsman pergi haji, dia pernah memangku jawatan sebagai khalifah. Dan dia juga pernah memegang jawatan macam Menteri Kewangan sekarang lah. Kan. Jadi itu dah hebatnya kan, didikan oleh Rasulullah SAW. Macam mana Rasulullah mendidik nanti ada saya akan cerita sikit kalau sempat. Kalau tak sempat lain kali ya. Detail macam mana Rasulullah mendidiknya kan, mendidik orang lah. Kan. Kemudian Usamah bin Zaid. Kan. Usamah bin Zaid ni dia ni sebenarnya anak hamba kan, asalnya anak hamba. Hamba Rasulullah lah, tapi Rasulullah merdekakan dah. Rasulullah dah merdekakan bapa dia Zaid kan. Lepas tu tapi dia tak nak pergi, dia nak bersama-sama Rasulullah. Jadi Usamah ni memang membesar bersama Rasulullah, dan ketika Rasulullah nak wafat tu lantik dia untuk mengetuai satu tentera, ketumbukan tentera nak lawan Rom. Kan? Umurnya 17 tahun. Nak lawan Rom. Panglima perang Rom tu waktu tu yang tentera Rom pada waktu tu yang ketua dia si Hercules. Kan? Bukan calon-calon orang. Dia ni umur 17 tahun nak lawan Hercules. Kan? Tenteranya sikit je. Hercules tenteranya ramai. Kan? Ratus ribu. Dia tentera tak berapa ribu je kan. Tapi dia tak sempat pergi kan setelah wafat. Tapi masa zaman Abu Bakar,
perintahkan dia pergi juga kan sebagai panglima perang. Dan dia dapat menawan satu kawasan nama Balqa'ah di Syria kan. Just imagine budak umur 17 tahun ni boleh lawan Hercules, boleh tawan satu negeri kan. Dan daripada negeri itulah kemudiannya nanti masa zaman Umar digunakan sebagai staging ketenteraan untuk menawan keseluruhan Syam lah kan, termasuklah Palestin ya. Itu dia didikan Rasulullah Usamah bin Zaid. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas kan. Sa'ad bin Waqqas ni ketika dia masuk Islam dia muda lagi, masih muda belia lah. Macam kita ni agaknya baru SPM kot. Masa SPM lah kan. Masa dia masuk Islam tu. Sa'ad bin Waqqas ni pun luar biasa juga hebat dia lah. Dia ni anak orang kaya sebenarnya, anak manja. Anak orang kaya, anak manja. Tapi bila dia bersama-sama Rasulullah, rupanya dia ada kehebatan yang luar biasa. Yang selama ni tak nampak. Anak manja lah kan. Just imagine anak kita kat rumah, anak manja kan. Tapi rupanya ada kehebatan yang terselindung. Parentnya pun tak perasan. Dia ni sebenarnya segi ketenteraan dia luar biasa hebat dia. Kalau memanah, mesti kena punya lah. Kan? Kalau dia panah, mesti kena. Punya hebat dia ni. Kan? Kalau main pedang pun memang dia dah dahsyat lah. Dan Rasulullah nampak kehebatan tu dan ketika perang memang dia di ke depan lah. Dan ketika dalam perang Uhud, dia dah salah seorang pasukan pemanah tu. Dia tak turun pada bukit tu. Tapi bila orang dah turun, dan Rasulullah hampir terbunuh, dia turun cepat, dia lindungi Rasulullah. Dia berada di depan Rasulullah, siapa je dekat dia panah, siapa dekat dia panah. Kan? Punya hebatnya dia ni kan. Akhirnya kita tahu Rasulullah terselamat dalam perang Uhud itu. Dan dia ni masa zaman Umar telah diminta diarahkan untuk membuat satu kubu tentera di Kufah kan, dan seterusnya diperintahkan untuk menyerang Parsi kan. Just imagine ya, masa tu Madinah tu negara ni muda lagi, baru belasan tahun negara Madinah tu belasan tahun baru umur dia. Nak lawan Parsi ni negara besar kan. Jadi Sa'ad bin Waqqas lah ketua dia dan akhirnya dapat menawan keseluruhan Parsi. Tapi dia ni walaupun dia jadi governor kat sana, dia tak jadi governor, dia nak berdakwah. Akhirnya dia pergi sampai ke Bangladesh, sampai ke China. Dan sekarang ni dia punya makam dia dekat Shanghai. Dekat Canton bahasa Melayu sekarang ni apa ya, Guangzhou dia punya makam kat Guangzhou, bukannya dekat Madinah kan. Dia berdakwah sampai ke sana. Itu dia beberapa sahabat Rasulullah yang mendapat didikan Rasulullah sejak mereka kecil lagi lah, muda belia lagi. Jadi dalam kita membangunkan anak kita dan juga murid kita ni, dia punya key point adalah bakat lah, pembangunan bakat ya. Jadi yang paling utama kat situ adalah akidah dan iman. Kemudian situ ada pengetahuan dan kemahiran, ada jasmani dan ada akhlak ya. Ini adalah basic pembangunan bakat. Kan. Sudah ada lagi 11, selepas ada lagi. Tapi yang basic ni semua anak-anak kita, semua murid-murid kita kalau boleh kena lalui benda ni. Kan. Sebab ini yang boleh mengawal dia. Kan, macam akidah dan iman ni yang boleh mengawal dia daripada unsur-unsur yang kita tak tahu dari mana datang ya kan. Okay. Segi pembangunan akidah dan iman, dalam Quran ada diceritakan pasal kisah Luqman ya, Luqman dan anak dia. Surah Luqman ya dalam Quran. Luqman ni adalah diperkirakanlah, itu pun tak pasti ya, tapi kira-kira lebih kurang 1000 tahun sebelum Nabi Isa lah. Lebih kurang berapa tahun ya? Mungkin 1600 tahun sebelum Islam lah kan? Sebelum Islam ya. Dia ni terkenal lah dalam tu, memang orang dah cerita turun-temurun lah, dia ni memang orang yang sangat wise man lah kan, orang yang pandai, yang banyak ilmu, banyak nasihat ya. Selalu orang minta nasihat dia. Dan jadi dalam surah Luqman tu dia telah menceritakan, mula-mula dia suruh anak dia beriman, jangan mensyirikkan Allah SWT.
kan. Lepas tu menyayangi ibu bapa lah. Kemudian beribadah, menyembah Allah, lepas tu beribadah. Jadi itu dia punya poin dia lah kan, tidak mensyirikkan Allah. Jadi itu pun panjang cerita juga itulah kan. Nanti boleh dalam masa-masa yang lain kita boleh cerita pasal akidah ni kan. Tapi yang penting tu adalah akidah ni benda pokok kan, benda pokok kan. Jadi Luqman dalam Quran tu, dalam surah Luqman memang itulah mula-mula. Ya bunayya, kata dia kan. Wahai anak-anakku kan, yang sayangi, berimanlah pada Allah, jangan mensyirikkan yang apa pun kan, macam tu ya. Kemudian pengetahuan ya. Ni pengetahuan ni. Saya nak cerita sikit pasal Talut ya. Talut ni dia ni seorang raja yang dilantik oleh Allah secara langsung. Ya. Biasa raja, ialah Allah yang mentakdirkan seorang itu akan menjadi raja kan. Tetapi biasanya lantikan itu berlaku sama ada anak raja, dia jadi raja, ada anak raja, ataupun ada musyawarat kan. Tapi Talut ni dilantik direct oleh Allah SWT apabila orang Yahudi meminta seorang raja kan, selepas mereka menyeberang ke Palestin dengan Nabi Musa dahulu. Mereka ni terpecah. Mula-mula okey, kemudian mereka terpecah-pecah dan mereka dikuasai oleh seorang raja namanya Jalut. Jadi mereka ni telah mohon kepada Allah melalui rasul dia. Rasulnya pada itu nama dia Sam'un ataupun Samuel lah. Orang putih kata Samuel, kita kata Sam'un ya, Sam'un. Jadi dia minta saya rasul ni berdoa pada Allah. Allah pun lantik si Talut ni. Talut ni orang biasa. Dia bukan orang ni. Jadi orang Yahudi pun komplain lah, kenapa ni melantik dia ni orang biasa je, bukan orang kaya, bukan orang apa ya, bukan orang ternama kan. Bukan orang bangsawan kan. Tetapi Allah sebutkan Talut ni ada kelebihan dia, iaitu adalah jisim wal ilm kan, mempunyai kekuatan badan dan juga ilmu. Jadi ilmu dia sangat luas ya. Ilmu dia sangat luas dan ini adalah menjadi dalam kita mendidik, membangunkan bakat anak-anak kita ni, ilmu yang luas ni penting kan. Ilmu yang luas ni penting ya. Mereka boleh cari sendiri kan. Mereka boleh cari sendiri melalui YouTube, melalui macam-macam lah kan. Sekarang ada TikTok lagi lah apa semua kan, Facebook lah apa semua kan, mereka boleh cari, boleh search kan. Tetapi kita kena guide kan, kita kena guide dia, kena tengok dia apa yang dia tengok kan, apa ni kita kena tanya dia. Yang paling bagus dia tanyalah supaya dia mengarahkan perhatian dia, mengarahkan pencarian dia kepada ilmu-ilmu yang sesuai kan. Jadi jangan setakat ilmu sekolah aja. Ilmu sekolah tu okey kan. Kalau yang budak yang pandai tu lagilah kan. Kalau yang pandai tu dia memang perlu ilmu yang banyak. Sama juga tadi ya, kalau pelajar-pelajar kita pun kalau yang pandai tu dia nak lagi yang banyak kan. Kita kena tanya dia kan, kena tanya dia soalan-soalan yang mengarah kepada yang sesuai lah. Jangan sekarang dia pergi cari yang lain, tak apa-apa yang dia carinya kan. Jadi Talut tadi dilantik pasal yang punya pengetahuan yang luas ya. Kemudian akhlak ya. Akhlak ni juga penting ya. Akhlak ni penting. Kerajaan Melaka ya, dulunya kuat ya, dulunya dia kuat. In fact masa Portugis datang tu, Albuquerque tu datang mula-mula. Albuquerque datang bawa macam-macam senjata perang, meriam semua lawan Melaka. Melaka boleh kalahkan. Kan, kalau dalam Sulalatus Salatin tu diceritakan, dia kata apa, dentuman meriam lawan dentuman meriam, kilauan senapang lawan kilauan senapang, asap lawan asap sampai tak nampak cahaya matahari. Macam itulah berlaku perang masa itu ketika Portugis lawan Melaka kali pertama. Gegap gempita kan, riuh rendah bunyinya, sampai tak dengar suara yang lain melainkan bunyi meriam, bunyi senapang dan pistol. Dan akhirnya kita tengok Portugis kalah, mundur balik ke Goa lah, ke India kan.
Tapi kali kedua dia datang, dia senang aja mengalahkan Melaka tu. Dan dia dapat senjata yang tak diguna lagi, senjata baru, meriam, senapang, pistol yang masih baru tak digunakan lagi, kan? Dapat ditawan. Kan? Sebabnya pada waktu itu akhlak pembesar-pembesar kerajaan Melaka pada itu dia memang teruklah. Dalam buku surah Satu Salatin itu diceritakan macam mana perzinaan berlaku di kalangan atasan, mabuk-mabuk, rasuah, kan, berlaku, kan, pembunuhan tanpa ni berlaku, kan, orang tak bersalah dihukum, orang yang salah bebaskan, kan. Jadi apabila akhlak runtuh, runtuhlah kerajaan, kan. Itu juga penduduk Sodom, ya, penduduk Sodom ni dengan Nabi Lut, ya, mereka ni kejamlah, merompak, mencuri, yang paling teruknya adalah inilah liwat ni lah, kan, hubungan sejenis, kan. Satu sampai sekarang orang putih kata Sodomais, nama negeri itu nama Sodom, kan. Sadum, orang bahasa Arab Sadum, orang sebelah sana itu kata Sodom, kan. Dan akhirnya negeri itu hancur, kan. Allah hancurkan, kan, dengan gempa lah, dengan gempa dan bunyi yang kuat, ya. Kemudian kaum Madian dengan Nabi Syuaib, gitu juga, kan. Ini penipu. Mereka ni kalau berniaga, kau tak menipu tak jadi. Segi ukuran, segi timbangan, macam-macam lah, kan. Akhirnya pun negeri itu pun dihancurkan juga, kan. Berbeza dengan penduduk Mekah. Mekah sebelum berdatangan Islam tu memang akhlaknya buruk lah. Mencuri ni biasa, menipu biasa, kan. Bunuh anak perempuan pun berlaku, kan. Tapi bila Islam datang, berubah, kan. Akhlak menjadi bagus, jadi baik, dan kita tengok negeri itu sampai sekarang aman damai lah, kan, aman damai, ya. Jadi pembangunan akhlak ni penting, ya. Jadi kita sebagai parent kena didik lah, kan, supaya senantiasa bersama dengan anak-anak, ceritakan cerita akhlak yang baik, ceritakan bagaimana sahabat Rasulullah, anak-anaknya semua, kan. Ceritakan kalau yang buruk tu masuk neraka, kena cerita, kan. Kena cerita masuk neraka tu, kan. Jangan dia bebas je, kan. Kemudian pembangunan jasmani, ini selalu kita lupa lah. Sekarang ni dengan zaman-zaman gadget ni, kan, zaman gadget, zaman komputer, jadi anak-anak kita sekarang kurang bergerak, kurang jasmani, ya. Tapi ini penting, ya. Sebab dalam kisah Talut tadi, dia menjadi raja, Allah lantik dia secara langsung sebab di antaranya adalah kekuatan jasmani, kan, jasmani dan pengetahuan, ya. Begitu juga Nabi Musa, kan, Nabi Musa diambil oleh Nabi Syuaib untuk bekerja sebab kuat dan amanah, kan, dia kuat dan amanah. Jadi jasmani ini penting, dan juga Rasulullah sebutkan Allah menyukai mukmin yang kuat daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Jadi jasmani ini adalah tak boleh nak kita lupakan. Jadi biasanya budak-budak suka, tapi kita parent ni kadang-kadang yang ni ataupun datuk ni malas, kan. Kita tak bawa dia kalau dia suka bawa ke tasik ke, naik basikal ke, kan, main bola ke, semua dia suka. Tapi kadang kita nak shortcut, bagi dia tablet, bagi dia handphone, dia pun main. Jadi dia kurang jasmani, kan. Padahal ini penting, ya. Ini penting, ya. Bahkan mereka suka, kan, kalau kita pergilah bawalah anak-anak ke tepi tasik misalnya dekat Putrajaya, bawa dia naik basikal, kan, memang dia suka. Okey. Tadi bakat yang tu, ya, akidah, kan, yang basic tu. Kemudian kita kena tengok lagi anak kita ni bakat-bakat khusus dia, kan. Ada kecenderungan dia yang dia suka, kan, dia khusus dan dia suka kalau kita berikan dia pendedahan kepada itu, kan, kepada ni bakat-bakat khusus dia ni, ya. Dan kita kena sebagai parent kita kena tengok ni. Itu juga kalau guru pensyarah anak-anak murid kita kena tengok ni, kan, bakat-bakat khusus mereka ni. Dan kita kena capitalize, kan, kita bangunkan, ya. Kita ambil kisah Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf ni dia ada 12, dia ada 11 adik-beradik lah, kan. Semua kan. Dia 11 adik-beradik, maksudnya 12 lah, kan. Dia bukan anak sulung, kan, tapi dia ada keistimewaan yang bapa dia nampak dah, kan. Bapa dia nampak dah keistimewaan dia ni segi pengurusan bagus. Dia ni, dan dia tabah. Apabila menghadapi kesukaran, dia akan tabah menghadapinya, dan dia akan cari jalan untuk
menyelesaikan apa yang diuruskan lah, kan. Jadi selalunya bapa dia bagi dia kerja, bagi lagi dia kan tanggungjawab, bagi dia tanggungjawab, ya, bagi dia tanggungjawab lagi, kan. Yang apalah, yang berat lah, makin berat, menyebabkan akhirnya abang-abangnya cemburu kat dia lah, kan. Jadi memberi tanggungjawab ni sebenarnya penting, terutamanya pada anak laki-laki pada hari inilah, kan. Dulu zaman dulu kita kalau ada anak lelaki biasanya jaga kebun, jaga lembu, jaga kambing, kan. Manakala anak perempuan jaga di rumah, tolong mak jaga adik, masak, basuh pinggan, kan. Tapi bila zaman dah berubah ni, anak lelaki dia tak ada tanggungjawab, tak diberi tanggungjawab, kan. Jadi bila dah keluar, dia tak kerti lah tanggungjawab. Dia tak kerti nak ambil tanggungjawab, tak kerti nak uruskan tanggungjawab dia, kan. Itu masalah lah. Kan. So, itu kita tengok sekarang kat universiti, kita tengok budak lelaki kurang masuk universiti. Asal itulah dia tak biasa di apa namanya ni, tak diberi tanggungjawab, tak diberi dia kerja, kan. Tapi Nabi Yusuf dari awal lagi, masa dia kecil lagi dah diberi tanggungjawab. Kan. Dan apabila dia ditangkap dan dijual sebagai hamba, dia masih lagi menunjukkan dia punya keistimewaan dia. Dia bersungguh, dia membuat kerja dengan baik, sampaikan tuan dia tu, Al-Malik tu, bagi dia macam house governor lah. Bukan lagi macam hamba, tapi macam house governor. Dia menguruskan rumah tu lah, kan. Itu yang dia, Siti Zulaikha pun terpengaruh, kan, dengan kecantikan dia lah. Lepas tu masuk penjara. Dalam penjara pun dia masih lagi menunjukkan keistimewaan dia, bekerja bersungguh-sungguh, sabar, rapi menjalankan kerja, dan sampai dia dilantik macam menguruskan lah kerja-kerja yang biasalah kalau banduan yang tak berbahaya, kan, dia bagi kerja, kan, dekat penjara, dan dia telah menjadi ketua lah kepada orang yang bekerja, jadi supervisor lah, macam tu lebih kurang lah di penjara tu lah, kan. Dan keistimewaan ini telah sampailah kepada pada raja lah. Dan sebab itu apabila dia telah mentafsirkan mimpi raja, raja tak keberatan melantik dia lah menjadi wazir, menjadi menteri untuk menguruskan negeri Mesir dalam menghadapi kemarau, kan. Padahal dia tahu Nabi Yusuf tu bukan bangsa Kipti, orang Yahudi, kan. Dia beza senang je orang Nabi bangsa Nabi Yusuf ni kulit dia tak secerah orang Kipti lah, kan. Kalau ikut Rasulullah, kalau Nabi Musa tu dia punya kulit dia agak coklat, ya. Mungkin macam orang Melayu kita lah kot, kan. Jadi fizikalnya lain, tak sama, kulitnya tak sama, tapi raja bagi dia jadi menteri. Padahal dia banduan ni, kan. Pasal raja dah dapat report lah bahawa dia ni memang kerjanya bagus dan dia telah berjaya menguruskan negeri Mesir dengan baik, ya. Jadi ini dia, kita kena ambil berat ni pasal anak kita ni. Bagi dia tugas, bagi dia tanggungjawab kat rumah, kan. Walaupun dia kecil lagi, kan? Jangan dia lepaskan gitu je. Okey. Itu bakat tadi, ya. Kes tadi Nabi Yusuf, ya. Poin dia adalah bagi anak-anak kita tanggungjawab, kan. Kalau dia boleh handle lagi, bagi lagi, kan. Bagi lagi yang lagi berat, kan, yang lagi besar, kan. Supaya dia biasa, kan, menjalankan tanggungjawab dia dengan baik. Okey. Apabila kita mendidik anak kita, kan, murid-murid kita pun juga, ya. Kalau dekat universiti itu kita katakan program outcome, ya. Program learning outcome, program outcome, course outcome, ya. Sama jugalah bila kita didik anak-anak kita ni, dia ada juga learning outcome dia juga, kan. Kita kena perhatikan learning outcome ni, ya. Dan kita kena nilai ni, tengok ni, kan. Tadi akidah dah sebut dah, akidah sejahtera kita dah sebut, ya. Dan ibadah yang betul, akhlak yang mantap pun dah sebut tadi, ya. Dan mampu melawan nafsu, menjaga waktu, mengurus dengan baik dan tersusun, berguna kepada masyarakat. Kuat tubuh badan, kita pernah cerita tadi. Berpengetahuan luas dan hikmah, hikmah, dan 10 kesowanan yang tinggi, ya. 10 ni ada. Kalau nak tambah boleh.
Tapi saya setakat 10 ni ajalah. Masa kita pernah matarahan ya. 10 aja ya. 10 hasil pembelajaran ni penting. Kan? Kalau dekat program tu kita 11 12 tu kira okeylah. Kan? Kalau lebih tu nanti susah nak ukur. Sama jugalah. 10 ni kira okeylah, senang nak ukur. Kalau tak 23 sekarang mati kita nak ukur macam mana kan. Okey. Kemudian berkenaan apa namanya ni, akidah yang sejahtera ya. Akidah yang sejahtera ni sebenarnya kita kena ambil berat ya, sebab banyak perkara yang boleh menyelewengkan kita daripada akidah. Okey. Okey. Apa namanya ni, dia boleh terpesong ya. Bani Israel masa Nabi Musa ada lagi tu. Selepas dia menyeberang daripada Mesir kan, mereka dah minta Nabi Musa buat berhala. Kan? Macam tu kan. Nabi dah minta berhala dah. Kemudian apabila Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina tu nak dapatkan wahyu, Samiri ambil ni kesempatan buat patung anak lembu. Buat patung anak lembu, diorang pergi sembah. Kan? Punyalah mudahnya terseleweng akidah ni, kan. Jadi itulah dia dalam surah Al-An'am Allah berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang melihara dan mentadbirkan sekalian alam ya. Jadi hidup kita ni sepatutnya itulah dia, mengabdi ya. Mengabdi pada Allah semata-mata, menyembah Allah semata-mata. Jadi kita kena tengok ni kan anak-anak kita ni kan, sebab dia terpesong tu mudah sangat kan. Terpesong tu mudah sangat. Macam kes apa ni Bani Israel ni. Kan Nabi Musa ada pun dah minta berhala. Nabi Musa pergi 40 hari je pun dah Samiri dah boleh ajak dia sembah anak patung lembu kan. Kemudian ibadah yang betul kan. Ibadah yang betul ni ya apa namanya, kita tengoklah sembahyang betul lah kan. Jangan yang lain-lain tu pun bukan berhati juga. Ya, tapi kalau boleh kita kena didik anak kita sampai peringkat ihsan ya, peringkat ihsan. Peringkat ihsan ni dalam satu hadis ni, ketika satu hari tu Rasulullah duduk dengan sahabat-sahabat dia, tiba-tiba datang satu orang ni pakaiannya kemas, rapi kan, rambutnya pun kemas kan. Maknanya dia bukan datang dari jauh lah, bukan orang datang daripada negeri yang jauh, datang dari tempat yang berhampiran lah. Tapi tak ada siapa yang kenal dia, tak ada siapa yang kenal. Kalau orang dekat, mesti kenal kan. Ini tak ada siapa yang kenal, tapi dia tak ada tanda-tanda datang daripada jauh. Kemudian dia pun duduk depan Rasulullah, ditanya kan, apakah ihsan? Dan tanya iman, kemudian tanya Islam kan. Tanya Islam, tanya iman, ihsan. Rasulullah kata tak tahu kan. Kemudian dijawab, dia kata ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kan? Jika engkau tak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian orang itu pun pergi dan sahabat-sahabat di sekeliling Rasulullah pun berdiam sebentar. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Umar berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Ini dia. Kita kalau boleh didik anak kita sampai peringkat ihsan, supaya dia sentiasa ingat bahawa dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini cara pengajaran ini adalah cara role model. Apa berlakon lah, role model lah. Kan? Role play. Ini cara role play. Nah, ini kita boleh gunakan lah. Yang parent mak bapak atau datuk dengan nenek soal jawab kan. Main peranan. Soal jawab di depan anak kita, di depan cucu kita kan, sambil main-main, sambil masa naik kereta ke kan. Kita plan awal-awal lah. Kan, bersoal jawab. Ini satu kaedah pengajaran yang kita boleh manfaatkan sepenuhnya. Kan, masa bersembang-sembang. Kan. Ibadah yang betul ya. Kemudian akhlak yang mantap. Kan. Tadi cerita Luqman ya. Luqman tadi dalam surah Luqman ceritakan kan, memberi nasihat pada anaknya bermula dengan tidak mensyirikkan Allah, kemudian solat, berbuat baik pada ibu bapa, kemudian bersyukur, sentiasa menghisap diri, kan? Audit diri kita ni, kerana segala perbuatan walaupun sekecil manapun dan tersembunyi adalah diketahui Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan menyeru kepada kebaikan, melarang kemungkaran dan bersabar ketika ditimpa bala. Jangan sombong, jangan takabur dan bangga diri. Semua ini mestilah diambil berat dan keutamaan. Ya? Ini adalah
ajaran Luqman Al-Hakim yang telah diabadikan dalam Quran ya. Bermula dengan tadi tidak mensyirikkan Allah, kemudian dengan solat, berbuat baik kepada ibu bapa, sentiasa bersyukur, sentiasa menghisap diri ya, mengaudit diri ini kan. Jadi itu dia ya. Dalam Al-Qalam Allah berfirman dalam surah wa innaka la'ala khuluqil azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak yang agung ya. Kemudian juga dalam surah Al-Ahzab ayat 1 Allah berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam diri Rasulullah itu adalah contoh akhlak yang baik. Jadi ini sejarah Rasulullah, sirah Rasulullah yang penting. Jadi ketika anak masih kecil lagi kena ceritakan, kan bercerita. Biasa anak-anak suka atau dengar cerita kita ni. Cuma kita kadang malas nak bercerita. Anak kita, cucu kita kan, bahkan murid kita pun suka bercerita, suka dengar cerita. Dia cerita ada teknik juga tau. Cerita sebenarnya nak jadi menarik ada teknik dia. Tapi nak cerita sekarang ni panjang juga ceritanya lah kan. Teknik tu ada dalam Quran. Teknik tu cerita Nabi Musa tu. Kan kita ni panjang kan, cerita Nabi Musa tu ada panjang kan cerita dia kan. Sejak daripada dibela oleh Fir'aun, sampailah dia diburu, sampailah dia apa semua kan. Dia kahwin, cerita tu adalah daripada cerita tu kita boleh ambil kaedah bercerita. Dan kaedah tu digunakan sekarang ni. Semua filem-filem yang box office tu, semua cerita-cerita dalam TV yang box office ataupun novel-novel yang jadi best seller tu, best selling buku tu, novel tu, biasanya ikut kaedah tu. Ya. Itu panjang cerita pula, nantilah. Kita tak sempat hari ni kan. Teknik bercerita. Kan. Ada satu ni ya. Jadi kita boleh manfaatkan ya cerita ni ya. Cerita Luqman Al-Hakim, cerita Rasulullah dan sahabat-sahabat dia. Ini adalah boleh membawa akhlak yang baik ya. Okey. Yang seterusnya. Kalau rasa nak berhenti ataupun nak tanya boleh stop ya. Boleh bro. Kalau ada siapa nak tanya soalan boleh terus stop. ajukan. Kalau terus dia nak jadi boring nanti. Anda pun boring. Saya pun boring. Kalau ada pendengar kita yang nak tanyakan soalan boleh terus ajukan dekatnya chat boleh, dekatnya nak buka apa tu, kalau nak direct pun boleh buka mic. Kalau ada pakai chat tu nanti terbacakan ya. Kan boleh saya jawab terus ya. Boleh bro. Okey, kemudian melawan hawa nafsu. Kan, melawan hawa nafsu ni pun satu hal jugalah. Kan nafsu dia ada macam-macam nafsu. Satu nafsukan harta, duit kan. Ini macam kisah Enron, Baring Bank, Lehman Brothers ya. Mungkin ramai yang tak tahulah, orang muda-muda mungkin tak tahu cerita ni. Kan tapi orang lama-lama tahulah. Kan ini masa zaman-zaman bila ya, zaman-zaman mungkin 12 tahun, 15 tahun lepas kan. Gitulah kan. Yang menyebabkan ekonomi Amerika, dunia lah kan. Macam bergoncang lah. Kan bergoncang ya. Itu menyebabkan juga dulu Obama dapat naik kan, dapat naik jadi presiden sebab kerajaan Amerika masa tu sebelum Obama tu siapa nama dia tu lupa dah, dia tak handle properly lah kan. Kemudian Obama mainkan isu tu dan dia akhirnya jadi presiden lah. Dan dia berjaya mengatasi masalah tu. Dan kesan keruntuhan company yang besar ni, kita pun dapat rasa, dapat tempias dia. Pasal ada orang yang tak boleh kawal nafsu dia. Bukan ramai, tak ramai, 2-3 orang tapi kesan di dunia. Kemudian Clinton dengan perempuan pula. Kan, dengan perempuan, dengan Monica Lewinsky. Kan, hampir-hampir dia kena pecat lah. Kan. By right dia kena pecat dah waktu tu, tapi pasal masa tu Kongres dikuasai oleh Demokrat, dia dia lepaslah kan. Tapi dia punya
Kongres dah ni dah. Tapi dia punya senat dikuasai oleh ni Demokrat, dia tak terpecah lah. Tapi dalam kes Nabi Sulaiman, Ratu Balqis bawa dia macam-macam hadiah, tapi dia tak mau terima. Dia reject, kan? Dia reject, ya. Macam itulah yang kita nak apalah kan, train anak-anak kita ni kan. Kemudian Nabi Yusuf digoda oleh wanita. Dia pun tak itu juga kan, wanita cantik yang berpangkat kan, tapi dia tak mengalah lah. Ya. Jadi ini kena latih anak kita lah untuk mengawal hawa nafsu kan. Daripada kecil kita ceritalah benda-benda macam ni kan, supaya dia lebih peka kan. Sebab kalau setakat nak kata apa namanya ni akhlak bagus tak jadi dia. Contoh-contoh kena banyak. Satu dalam Quran ada. Dalam Quran ada cerita macam ni. Kan, orang yang jahat, yang menipu macam tadi apa namanya ni? Kaum Madian ya kan, dia tipu timbangan, dia tipu ukur panjang, semua bisnes dia tipu sana tipu sini kan. Sebab ini adalah apa namanya ni, hawa nafsu kan, hawa nafsu. Sama juga tadi Nabi Yusuf kan, dengan perempuan digoda oleh wanita kan. Ini adalah real kan, dan kita kena cerita pada anak-anak kita kan. Kena jaga waktu. Waktu kita amat terat. Amat terat. Dalam satu hadis riwayat Hakim ya, sabda ni kita pun biasa menyanyikan lagu ni dulu kan. Gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa sihatmu sebelum masa sakitmu. Masa kayamu sebelum masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Dan masa hidupmu sebelum kematianmu. Hadis tak sahih, tapi dia ni apalah, hasan lah, bukan dhaif ya. Jadi itulah dianya kan. Kita kena latihlah anak-anak kita ni, jangan relax sangat, jangan main-main sangat kan. Main-main boleh kan, tapi ada had dia lah kan. Daripada kecil lagi ni kena ingatkan ni kan. Saya selalu ingatkan ni murid-murid saya ni kan. Saya masih mengajar lagi, dalam apa ni, si Citra. Biasa pelajar dia suka last minute kan. Dia suka last minute, awal-awal tu relax je. Seminggu lagi tu barulah kelam kabut, hantar. Lepas tu hantar tahap apa assignment dia. Di awal-awal semester saya ingat dia pergi hantar cepat kan. Saya tak halang. Siapa nak cepat boleh cepat. Kan? Ada juga yang baguslah. Ada yang rajin tu dalam tempoh 3 minggu dia habiskan semua. Saya tak halang. Saya semua saya siapkan video-video semua orang kan. Jadi saya tak, pelajar boleh habiskan semua. Dan yang pandai-pandai tu rajin tu macam itulah. Biasa dia habiskan cepat kan. Yang malas-malas tu itulah. Dah lagi 2 minggu baru kelang kabut nak hantar semua-semua. Jadi kita kena didik ni anak-anak kita ni supaya jangan macam itulah kan. Okey. Kemudian ni yang keenam ya. Ni learning outcome yang keenam ni. Macam mana kita didik anak kita, cucu kita, anak saudara kita, murid-murid kita kan. Mengurus dengan baik ya. Dan Nabi Yusuf, kita tadi kan Nabi Yusuf ya, macam mana dia telah mengurus dengan baik ya. Dan kita tengok kemampuan dia mengurus dengan baik. Selamat Mesir kan. Ni 7 tahun kemarau ni. Masa dulu ekonomi berdasarkan agriculture, bukan macam sekarang. Sekarang ada manufacturing kan. Ada manufacturing, ada minyak, macam-macam. Zaman dulu tu dia punya hasil utamanya pertanian. 7 tahun kemarau. Maksudnya 7 tahun tak ada hasil. Kan? Tapi Nabi Yusuf telah dilantik oleh raja untuk menguruskan perkara ini, dan akhirnya kita tengok Mesir selamat. Kan, selamat ya. Dia dalam 7 tahun tu dia buat gudang-gudang yang bagus yang boleh simpan, dan pastikan orang bila menuai, sebahagian tu bagi pada kerajaan, simpan dalam gudang. Kan. Akhirnya selamat semua kan. Itu juga Zaid bin Sabit ya, menguruskan pengumpulan Quran ya. Muaz bin Jabal menjadi wakil Rasulullah di Yaman, menjadi governor lah dekat Yaman kan. Yaman masa tu negeri kaya ya. Bukan macam sekarang. Yaman tu masa tu kaya kan.
dan dia telah menjadi governor, kan, walaupun masa itu dia masih sangat muda. Sa'ad bin Abi Waqqas, kan, telah mengalahkan Parsi dan jadi governor kat sana sebelum dia pergi berdakwah, kan. Usama bin Zaid menjadi panglima perang melawan Rom sejak tadi, kan. Jadi ini adalah menunjukkan pengurusan yang baik. Jadi anak-anak kita tadi macam saya sebut tadi, pada kecil lagi kena biasakan mengurus, biasakan bertanggungjawab, menjalankan tanggungjawab lagi berat, lagi baguslah, kan. Dan yang ketujuh, learning outcome kita adalah berguna pada masyarakat, berguna pada masyarakat. Nah, ni kita ni engineering, kan. Saya cerita sikit pasal ni Ismail Al-Jazari ni. Ismail Al-Jazari ni engineer sebenarnya, tapi dia masa tu still young, very young, tapi dia very talented. Dia ni muda dan sangat berbakat. Dia dilahirkan di Diyarbakir kat Turki pada tahun 1136 Masehi. Maknanya 900 tahun dulu lah, kan. 900 tahun dulu. Dia banyak tulis buku lah. Di antara bukunya adalah Kitab fi Makrifah Al-Hail Al-Handasah. Kan? Maknanya kitab segi makrifat kejuruteraan lah. Makrifat hal ehwal kejuruteraan. Dan dia banyak buku lah. Dan dia sebenarnya ada 200 lebih, sekarang kita pattern lah. Kan, 200 reka bentuk yang telah macam didaftarkan lah, ditunjukkan, segi kejuruteraan. Ya. Di antaranya adalah dia buat pump, kan, pump kincir, gunakan kincir air. Jadi air mengalir, ada kincir, atau kincir itu digunakan untuk menggerakkan pump, ya. Dan mula-mula air itu dialirkan ke masjid dan hospital. Masjid dan hospital mula-mula. Lepas tu dia buat lagi supaya banyak tempat lah di dalam bandar tu, bandar Diyarbakir tu, kan. Banyak tempat dia buat ni. Akhirnya seluruh bandar tu ada bekalan air, kan. Dibuat dengan gunakan kincir air gerakkan pam air ke hospital dan juga ke masjid dan juga ke rumah-rumah lah, ke kawasan-kawasan di seluruh bandar Diyarbakir, ya. Lepas tu pasal ada musim hujan, kan, ada musim kering, kan. Jadi air sungai itu kadang slow, kadang laju, kan. Jadi dia buat satu mekanisme supaya kincir air itu berpusing dengan kelajuan yang sekata. Jadi tak merosakkanlah, kan. Dan bila dia boleh buat kelajuan sekata, dia buat jam besar kat bandar, kan. Daripada pusingan kincir tadi buat jam, ya. Dan akhirnya bandar-bandar lain pun minta dia buatkan jam. Akhirnya semua kat Turki pada tu setiap bandar ada jam besar kat tengah bandar. Dan itu menjadi trend sampai sekarang, ya. Sampai sekarang bandar-bandar semua nakkan ada jam besar kat pusat bandar, ya. Dan itu dia asalnya Diyarbakir ni lah, kan. Itulah dia, maknanya dia pada kecil lagi dah fikir macam mana nak tolong masyarakat, lah. Dan dia sebagai engineer, macam mana nak berguna pada masyarakat, ya. Kan juga dalam satu hadis Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, ya. Hadis ini hadis hasan. Dan kemudian hadis Rasulullah juga, perumpamaan seorang mukmin adalah seperti sebatang pokok kurma, adapun yang kamu ambil daripadanya akan memberi manfaat kepadamu, ya. Hadis juga hadis hasan, ya. Jadi pada sejak kecil lagi anak kita kena train ni, kan, supaya dia berguna pada masyarakat, ya. Saya dulu waktu kecil tu selalu kami pergi apa tau. Dulu kan kat masjid bukan ada macam sekarang ada pipe apa semua, kan. Kami selalu kalau hari Jumaat pergi pam air. Pergi pam air kecil-kecil lagi. Pergi pam air kat masjid, Macam itulah, kan, kita didik anak kita supaya dia memberi khidmat pada masyarakat, kan. Walaupun benda simple, kan, benda simple tapi dia memberi khidmat kepada masyarakat, ya. Kemudian dia learning outcome-nya adalah kuat tubuh badan, ya. Tadi kita dah cerita dah, kan, kuat tubuh badan, ya. Talut dia telah menjadi raja sebab dia mempunyai badan yang kuat. Nabi Musa dia ambil bekerja, Nabi Musa kena dia kuat, ya.
Dia kuat, nampak jelas kuat. Memang dia kuat kan, Nabi Musa ni kan. Ketika dia lawan orang Kipti tu, mati orang Kipti tu kan. Sekali dia tumbuk, mati kan orang Kipti tu. Dan waktu dia datang dah diburu oleh raja tu, sebenarnya ada 2 perigi. Satu perigi tersumbat dengan batu, satu lagi tu berebutlah. Jadi anak Nabi Shu'aib ni, yang perempuan ni macam masalah lah untuk bagi kambing-kambing dia apa kan. Jadi apa namanya ni, dia angkat batu-batu tu dan bagi bawa kambing-kambing anak Nabi Shu'aib. Satu dia dilantik lah menjadi ni. Ya. Dan kalau ikut hadis Rasulullah ni, apa namanya ni, berlatih untuk menguatkan badan ni, walaupun pada tu kita tak berzikir kepada Allah, itu kira zikir jugalah. Kan, berlari lah, main pedang lah, semua ya. Kan, lomba kuda lah. Ini adalah yang dikira apa ni, macam walaupun masa kita tidak berzikir kepada Allah, tapi kira sebagai apa namanya ni, zikir juga, kan, zikir juga. Ini pengetahuan yang luas ya, pengetahuan yang luas. Tapi Nabi Daud menjadi raja kerana dia mempunyai apa namanya ini, pengetahuan dan hikmah ya. Ilmu dan hikmah ya, hikmah. Dan Nabi Ibrahim selalu berdoa dalam surah Al-Syu'ara, wahai Tuhanku, berikanlah aku hikmah dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh ya, dalam surah Al-Syu'ara. Ini doa Nabi Ibrahim ya. Dan kisah Abdullah bin Abbas ni, dia masa Rasulullah ni dia kecil lagi lah ya, dia kecil lagi, bahkan Rasulullah pernah selalu dukung dia waktu sembahyang pun. Tapi dia ni pengetahuan amat luas ya, sampaikan masa tu dia masih muda sangat lagi. Umar selalu jemput dia duduk sebagai penasihat kepada khalifah ya. Sampaikan pada waktu itu Abdul Rahman bin Auf kata, wahai Umar, kenapa kau letakkan macam anak kita ni sama-sama dengan kita ni? Umar kata, kamu pun tahu kan apa yang dia tahu. Dia ni hebat kan. Jadi apa namanya ni, Abdul Rahman bin Auf kata, betul lah memang dia hebat kan. Dan sahabat bin Abi Waqqas kita, tiap kali Abdullah bin Abbas bercakap, Umar akan dengar. Sebab dia punya luas pengetahuan dia lah kan? Jadi itulah anak kita sejak kecil lagi kan, kena ajar ni sejak, kalau boleh sejak lahir lagi dah ajar ni. Macam mana nak ajar tu ada cara dia lah. Ada cara dia. Ada satu kursus saya ajar tu. Itu panjang, satu semester punya cerita tu. Kemudian keusahawanan ya, keusahawanan yang tinggi ya. Keusahawanan yang tinggi ni kita jarang dengar cerita ni pada Rasulullah sebenarnya ya. Sebenarnya Rasulullah ni kan kita tahu ya, sejak dia sejak dia kecil tu dia tidak walaupun dia anak yatim kan, dia tidak mengharapkan apa-apa daripada pakcik dia melainkan kasih sayang saja. Segi duit dia ambil upah, dia kerja ambil upah. Kan, sedar kecil lagi, budak lagi kan. Dia kerja ambil upah mengembala kambing kan. Lepas tu ketika umur 12 tahun dia nak ikut berniaga ke Syam. Kan, tetapi akhirnya tak jadilah sebab jumpa padri kan, padri Al-Buhirah, padri itu kata, kamu bawa dia balik ni. Dia ni akan menjadi rasul. Takut nanti orang Yahudi dibunuh dia. Kan? Kan ketika rombongan tu lalu dekat gereja tu, biasanya memang dia singgah dekat gereja tu. Tapi taklah masuk gereja tu kan, takat berlindung kat bawah pokok je. Berehat. Tapi kali itu Al-Buhirah bila nampak orang tu datang, suruhkan dia punya staff buat jamuan. Panggil, masuk semua datang makan. Mula dia orang tak bawa Rasulullah sebudak lagi kan. Al-Buhirah kata, mana seorang lagi? Kan? Pamannya kata, dia ni budak lagi kan. Kata, bagi dia masuk. Al-Buhirah pun bagi dia masuk, orang pun panggil dia. Al-Buhirah dudukkan Nabi Muhammad di sebelah dia. Kan, sebelah dia. Tanya dan dia convince lah bahawa Nabi Muhammad ni adalah Rasul akhir zaman kan. Dan dia minta supaya Abu Talib bawa balik. Tapi bila bawa balik tu, dia pun tak diam. Dia bisnes juga sendiri-sendiri kat Mekah. Dan ketika umur 17 tahun, dia ada company dengan satu orang rakan dia. 17 tahun ni, dah ada company dah. Lepas tu, dia punya bisnes bekas takat Mekah je.
kan, dah sampai ke Yaman, sampai ke Iraq, sampai ke Habsah, sampai ke Syam. Dan dia ni terkenal dengan dia punya kejujuran dia. Sebab itu ketika berita ni sampai kepada Siti Khadijah, Siti Khadijah pergi berani serahkan bisnes dia ni untuk dibawa ke Syam, harta bisnes ke Syam. Ketika itu Rasulullah berumur 24 tahunnya. Jadi dan ketika dia kahwin dengan Siti Khadijah, mas kahwin dia 20 ekor unta betina yang muda. Ini bukan mudah, bukan calang-calang tau. Kalau sekarang ni, kalau ke Saudi, kalau unta muda yang muda ni, betina yang muda ni, seekor tu jangan cakap dah 1,000-2,000 lah. Kan, mau 20-30 ribu. Tengoklah kalau lagi merah tu lagi cantik kan. Yang merah lawa tu itu mau berjuta. Kan? Kat Saudi sekarang ni. Kan? Jadi maknanya mas kahwin Rasulullah pada waktu tu at least setengah juta rial lah. Kan, setengah juta rial. Kan? Maknanya Rasulullah kaya. Dia punya bisnes bukan main-main. Jadi macam itulah anak kita ni dari kecil lagi patutnya kan. Dah disuruh berusaha. Kan? Berusaha lah, sentiasa berusaha. Kan? Jangan duk relax je. Berusaha. Kan? Usahanya tak mestinya bisnes. Kan? Tapi usahalah. Dan banyak hadis Rasulullah lah menunjukkan rezeki itu banyak pada bisnes kan. Macam 9/10 rezekinya datang daripada ini kan. Kemudian siapa yang letih pada malam hari, keletihannya kena bekerja mencari rezeki yang halal di siang hari, maka pada malam hari itu dia mendapat ampunan kan, dalam hadis sahih Imam Sayyuti kan. Inilah 10 hasil hasil pembelajaran yang perlu kita terapkan kan kepada anak kita, dan kita kena perhatikan capai ke tak capai ni, capai ke tak capai kan. Dan ni dia, tapi tak boleh pasal masa dah lewat ni dekat ke 10 satu lagi ni kita kena perhati, tapi ni tak boleh cerita panjang ni. Ini tak boleh cerita panjang ni ya. Ni multiple intelligence ya. Anak kita ni, kita kadang kita tengok anak kita ni bila dia pandai matematik, dia pandailah. Kan? Tak pandai matematik tak pandai. Jadi tak macam tu. Kan? Tak macam tu. Dia ada multiple intelligence ni, ada 9 kat sini saya senaraikan. Ada orang yang dia pandai bahasa. Ada orang yang pandai logik, matematik. Ni engineering biasalah. Kalau engineers biasalah kan. Kemudian ada spatial, ni orang arkitek biasalah ni kan. Dan jasmani, kinestetik, ni orang sokan apa semua ni kan. Interpersonal ni biasanya orang pemimpin lah biasanya kan. Pemimpin, ahli politik kan. Ataupun ni macam NAP Chancellor ke kan. Dia ni interpersonal dia bagus lah. Intrapersonal, eksistensi, menyanyian dan muzik, ya, naturalist. Jadi kita ini adalah multiple intelligence. Kita kena perhati anak kita kat mana dia ni. Boleh jadi 1 atau 2 atau 3 ni adalah dia mahir dan dia suka. Dan kita kena pacu ni lah, kan? Kena pacu lah supaya dia boleh excel kan, dan dia boleh nanti excel misalnya kan. Kalau dia kurang matematik, tapi bila dia lebih hebat dalam spasial semua ni, dia boleh membantu dia dalam matematik nanti kemudian. Ini tak boleh cerita panjang lah, takat tu je boleh cerita ya. Kan nanti masalah masa menceburi kita ni. Ya. Kemudian kaedah pengajar Rasulullah. Ini pun banyak juga ni, ada 16 saya senaraikan sini. Ini pun lain kali juga kan, ada 16 ni ya. Kan yang kita biasa gunakan sarahan khutbah. Macam saya sekarang ni lah kan, sarahan khutbah kan. Tapi bercerita untuk mendapatkan ibrah kan, halakah ataupun dipanggil sekarang pedagogi kan. Halakah ni sekarang ni panggil pedagogi lah. Kalau halakah ni macam tak sedap bunyi dia kan. Tapi kalau pedagogi tu atau peer learning tu nampak hebat sikit lah kan. Ada sama je kan. Menyoal dia kan, supaya dia pergi arah kita nak kan. Lukisan dan lakaran, sekarang ni banyak guna video lah kan. Main peranan tadi ya, role play macam tadi Jibril dengan Rasulullah ya, demonstrasi, belajar dengan membuat learning by doing ya, menyentuh jiwa fikiran semua dah 16 semua ni kan. Ini pun boleh cerita lain kali lah.
panjang cerita ni kan, mungkin apa namanya satu sesi juga sejam 2 jam juga pasal ni aja kan. Jadi takat tu yang saya boleh ceritakan pada hari ini. Kalau ada manfaat datang daripada Allah SWT, kalau kesilapan tu datang daripada saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Yang Bahagia Profesor Dato' Ayah Dr. Riza Atiq Orang Kaya Rahmat di atas sesi perkongsian ilmu yang cukup hebat dan bermanfaat ini. Mudah-mudahan ia memberi kebaikan untuk kita semua. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita buka sesi soal jawab. Jika hadirin ada soalan boleh diajukan. Kat ruang chat ni ada 2 soalan, Datuk. Ya. Saya bacakan. Okey. Daripada Hanif Osman. Assalamualaikum Prof. Dato' Riza. Minta pandangan tentang pendekatan pihak masjid beri duit belanja sekolah atau hadiah motosikal kepada pelajar yang hadir solat berjemaah. Jika pendekatan sebegini elok, mungkin ia boleh dilakukan terhadap siswa UKM. Sekian, terima kasih. Ini soalan pertama. Dia macam nak menggalakkan orang datang tu tapi ada habuan dia. Macam itulah kot. Apa pendapatnya, Datuk? Ini pada pandangan saya lah. Rasulullah pun biasa bagi hadiah-hadiah ni kan. In fact, apa namanya ni, ketika lepas perang apa tu, perang apa namanya ni, perang, salah satu perangan tu lah. Perang apa ni, perang Hunain tak silap saya. Jadi masa tu kan ramai orang baru masuk Islam ya. Ramai orang baru masuk Islam kan. Jadi banyak latar rampasan perang. Sebab Hunain ni kan dekat dengan Taif ya. Taif ni kaya, banyak ni, hasilnya besar lah, negeri kaya kan. Jadi banyak hasil rampasan perang, dan Rasulullah bagi banyak kepada orang yang baru masuk Islam ni. Orang Mekah lah. Kebanyakan orang Mekah lah kan. Masa tu baru Fathul Mekah kan, baru bukan Mekah kan. Jadi dapat hadiah banyak. Jadi orang Madinah komplain. Dia kata, tapi dia tak cakap Rasulullah di belakang lah cakap kan. Kita ni dah lama ni tolong Rasulullah lah, bawa semua sini. Kita dapat apa pun tak dapat ni kan. Dan Rasulullah kata, dia kata aku dengar, bila Rasulullah dapat dengar, dia katakan, aku dengar dia katakan komplain kan. Tidakkah aku ni adalah balik bersama-sama dengan kamu adalah satu hadiah yang besar. Kan. Jadi orang Ansar pun, betul-betul dia kata, kau ada bersama kami ni kira satu hadiah yang besar kan. The point yang saya cerita sini, Rasulullah bagi kepada orang baru masuk Islam tu lebih atas rampasan perang lah. Jadi bagi hadiah ni perkara biasa sebenarnya. Lebih ataupun kurang tu depend pada berbicara pemimpin lah. Macam masjid tu jawatan kuasa masjid lah kan. Jadi dia beri motosikal ni, saya pun tak tahu apa sebabnya lah kan. Boleh jadi sebagai hadiah bagi orang yang selalu datang ke masjid, ataupun dia bagi tolong orang yang miskin kan, orang yang miskin yang sangat memerlukan motosikal. Jadi terpulanglah jatuh kuasa masjid kan. Jadi kalau nak dilaksanakan kat UKM pun tengok juga apa dia punya kriteria dia kan. Mungkin salah satu kriteria dia rajin datang masjid. Yang kedua dia sangat memerlukan kan, Sebab setengah pelajar-pelajar kita ni, saya pun baru dapat tahulah bila belajar online ni kan. Ada pelajar kita tu yang submit assignment tu, dia tulis tangan tau. Dia tulis tangan, dia ambil gambar, kemudian upload kan. Lepas tu yang lagi kesian tu, bila nak buat plot graph, nak buat analisis tu kan, susah kan kalau pakai kalkulator. Dia pakai kalkulator, draw graph apa semua ni. Kan, saya dapat tahu sebenarnya mereka ni tak ada komputer kat rumah, komputer tak ada kan, gitulah kan. Jadi setengah tu terpaksa buat part time, jadi Grab food atau Panda lah kan, food Panda kan. Jadi kalau kes macam ni lah kan, mungkin masjid kena fikirlah something bagi hadiah yang sangat diperlukan oleh pelajar kita. Baik Datuk. Ada soalan yang kedua. Kedua apa dia? Salam Prof Datuk. Zaman sekarang kanak-kanak banyak terdedah dengan gadget dan pelbagai medsos terutama TikTok.
Ya. Mereka mudah terdedah dengan perkara yang tak elok. Kadang-kadang di luar kawalan ibu bapa. Apa pendapatnya Prof Datuk berkenaan hal ini? Ya, betul. Jadi gadget ni kita tak boleh lari lah sebab dia ada kan, dan cikgu pun kadang gunakan, macam kita pesara pun biasa gunakan ya untuk tujuan pembelajaran kan. Jadi kita kena apalah, satu kita boleh letak sekatan-sekatan, takut nanti yang benda lucah kan. Kita takut nanti yang kita lucah, ya kan. Yang keduanya, tadi macam tu soalan ya, salah satu kaedah Rasulullah mengajar menyoal ya, menyoal. Jadi kita soal dia, tanya dia supaya dia cari gunakan gadget ni. Jadi masa dia habis banyak kepada mencari apa yang kita tanya. Jangan dia pergi cari apa yang dia suka. Ini yang dinamakan apa kalau dalam istilah kita ni apa namanya ni? Constructive alignment. Constructive alignment. Jadi kita alignkan, kita jajarkan macam mana mereka construct, macam mana mereka membina dia punya pengetahuan, membina dia punya skill, dia punya apa ni, kita buat alignment, jajarkan ke arah yang kita nak lah. Ini dipanggil constructive alignment. Rasulullah dah tunjuk dah ni cara ni, kan? Yang berikutnya pasal ni lah. Tadi kita lupa yang kewajipan kita untuk mendidik anak kita dari segi fizikal ni, kan, fizikal. Jadi instead of kita biarkan dia main dengan apa namanya ni, dengan gadget ni, kita bawa dia naik basikal ke, main bola ke, kan, fizikal ni lah, berjogging ke, lomba lari ke, kan, supaya dia jangan terikat sangat dengan gadget ni. Kepada pandangan saya macam dulu lah kan, kita tak boleh bagi. Kalau tak bagi nanti dia memberontak. Dan lagi dia tengok, dia pergi rumah kawan dia, tak apa-apa dia tengoknya kan, kita pun dah tahu. Satu lagi yang saya nak galakkan mereka tu, buat konten yang bermanfaat. Buat konten yang bermanfaat kan, supaya dah habis masa dekat situ lah kan, bukan nanti tengok entah apa-apa kan. Okey. Ya. Oh ni mula je tanya ada soalan, lepas tu tak jadi pula. Maaf tak jadi tanya. Okay, kalau tak ada lagi soalan, kita mohon hadirin buka kamera masing-masing untuk bersuah foto dengan Datuk Riza. Okey ya. Dalam kiraan ketiga, 1, 2, 3, senyum. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Baik para hadirin sekalian, dengan ini selesailah sudah tazkirah FKB siri ke-59 kali ini. Ternyata ia yang cukup bermanfaat, cukup berharga buat kita semua pada pagi Jumaat yang berbahagia ini. Dengan itu segala yang baik dan yang indah, yang sempurna itu semuanya datang dari Allah SWT juga. Samalah kita mensyukurinya. Dan segala kekurangan dan kebincangan majlis ini adalah kelemahan dari pihak kami dan kemaafan juga kami diminta. Sekali lagi, terima kasih bagi Profesor Datuk di atas bersedia meluangkan masa dengan kami pada hari ini. Dan terima kasih juga pada ayahanda kita, Datuk Dekan tadi, dan juga semua pada para hadirin. Sekian daripada saya untuk sesi tazkirah FKB yang ke-9 pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.